Okey, video ni topiknya adalah jualan, sale. Soalan yang semua orang nak dapat jawapan kepada soalan sale. Macam mana nak buat jualan, macam mana nak jual banyak, macam mana nak jual senang, macam mana mudah. Orang kata open order je, terus masuk order kan, sampai habis. Semua orang nak macam tu, semua orang meniaga, semua orang pun order, semua nak yang macam tu. Tetapi benda tu ataupun perkara tu nak berlaku, dia tak berlaku dengan secara kebetulan. Dia mesti ada penyebab dia. Penyebab dia. Kadang-kadang kita selalu nampak penjual viral kan, jual benda simple je tapi orang beratur panjang, sampai tengah panas pun orang sanggup beratur, sampai makanan tak cukup, ada yang sanggup lama-lama, maknanya betapa susahnya nak beli, betapa susahnya nak beli tapi orang tetap sanggup. Jadi kita selalu tertarik untuk nak jadi seller yang macam tu, orang berebut, orang beratur nak beli produk kita. Tapi kita tak pernah tahu apa yang mereka telah lakukan ataupun mereka telah lalui dalam proses untuk nak capai ke tahap produk mereka menjadi rebutan, menjadi kegilaan ramai, sampai ke tahap macam tu. Jadi apa yang saya boleh kongsikan tip untuk nak capai ke tahap macam tu, ada banyak benda yang kita boleh buat atau kita perlu buat. Tinggal you pilih mana satu yang you rasa you mampu buat, you rasa you setuju untuk buat ataupun you sanggup buat. Sebab dalam marketing ni dia bukan free, dia bukan mudah dan dia bukan free. Kalau ianya mudah dan free, KFC hari ni tak perlu bayar, tak perlu peruntukkan bajet iklan setiap tahun berjuta-juta, KFC ke, McDonald ke, Pizza Hut ke. Yang dah berjaya seluruh dunia tu outlet dia tetap masih lagi membuat marketing ataupun membuat promosi, membuat iklan, tetap membayar gaji dia orang punya marketing department, tak tahu berapa banyak dia orang bayar untuk memastikan jualan dia laris setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, untuk dapat maintain dia punya jualan. Jadi kepada kita peniaga kecil, jadi pertamanya kita haruslah bersedia dan menerima dengan marketing ini adalah melibatkan kos ataupun melibatkan tenaga usaha kita, melibatkan kerja keras kita. Jadi antaranya apa yang kita boleh buat, saya listkan yang mudah dulu. Yang mudah dulu, anda perlu dapatkan dia panggil foto ataupun macam poster makanan anda ataupun produk anda. Buatkan poster setakat mana yang termampu anda buat, ataupun kalau perlu, kalau anda tak ada kemahiran langsung dalam bidang untuk cipta poster ni, anda perlulah belanja sedikit, cari orang yang boleh buatkan poster anda. Sebab sekarang zaman digital, zaman digital. Kalau sebelum ni, sebelum digital pun perlu juga kepada poster. Cuma sekarang ni kita tidak perlu print, tidak perlu print. Kita boleh blast di media sosial. Jadi pertama sekali anda perlu dapatkan poster dulu, buatkan poster dulu produk anda tu. Itu yang pertama. Kalau itu belum buat, anda mengharapkan hasil ataupun result yang cemerlang, so agak mustahil lah kalau berlaku itu keajaiban. Itu keajaiban. Jadi yang pertama adalah anda buat poster dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dah poster dah ada, anda juga perlu create page. Anda punya page jualan, page jualan anda apa, syarikat anda apa kan, kena ada page. Sebab anda dah berniaga, kena ada dia punya page untuk social media. Jadi orang nak search, senang keluar produk anda. Anda page tu, saya tak detail lah tentang page, maksudnya untuk mudah orang rujuk di page. Dan yang ketiga, anda perlu join seberapa banyak grup di Facebook yang bersesuaian dengan produk anda, yang bersesuaian dari segi grup tu dicipta, grup apa anda perlu join. Dan bersesuaian ni maksudnya tak semestinya grup tempat anda. Contoh anda berada di Kajang, tak semestinya anda hanya join grup Kajang. Anda perlu join seberapa banyak grup yang boleh, selagi anda rasa sesuai untuk promosi produk anda dalam grup-grup tersebut. Okey, itu antara langkah yang anda perlu buatlah. 3. Pertama, buat poster. Kedua, createkan page. Ketiga, join seberapa banyak grup. Dan yang ketiga, yang keempat, anda perlu cipta juga beberapa platform media. Sebagai contoh, Facebook, Instagram, sekarang ni tengah tengah naik, TikTok. Itu social media.
WhatsApp story, anda perlu tahu gunalah tu. Kalau tak tahu guna, perlu belajarlah, perlu cari orang yang boleh ajar macam mana nak iklan dekat WhatsApp story. Sebab pelanggan-pelanggan kita, orang yang pernah berusaha dengan kita, kita save nombor dia, dia save nombor kita, mereka akan dapat lihat kita punya story. Kadang-kadang orang malas nak buka dekat Facebook, malas nak buka dekat tempat lain, sebelum dia orang tidur ke, masa dia orang free, dia orang akan tengok WhatsApp story kan. Jadi itu pun kita perlu. Jadi berapa perkara saya dah bagi tahu. Pertama, poster. Kedua, page, cipta page. Ketiga, anda perlu join seberapa banyak grup, dan yang keempat, anda juga perlu mempunyai beberapa channel media sosial, termasuklah WhatsApp story, anda perlu tahu guna. Dan bila complete dah perkara ni, anda perlu blast setiap hari, setiap hari. Jangan tunggu ada respon baru nak buat, kena buat dulu baru ada respon. Setengah orang tu dia buat, lepas tu tak ada respon, dia dah malas. Kadang-kadang orang nak tengok, sebab kita orang baru ni, kita orang belum kenal, jadi orang nak kenal kita dulu. Jadi orang nak tengok konsisten kita dalam market tu macam mana, berapa lama kan. Tapi kalau sekejap je iklan, lepas tu dah hilang, orang akan anggap jualan you tak laku, tak ada orang beli, maka you dah give up pun. Kalau you dah stop. Tapi kalau apa yang berlaku dengan you sebaliknya, you stop kerana you dah tak cukup tangan nak handle, itu lain, itu bab lain. Ini saya cerita sekiranya you menghadapi masalah dalam jualan. Jadi you dah buat iklan tapi belum ada respon, so don't give up. Teruskan. Cari lagi seberapa banyak channel yang boleh anda iklankan produk anda. Okey? Itu. Dan selebihnya anda boleh buat apa? Sekiranya anda ada bajet, anda boleh print juga. Flyers anda tu anda boleh print. Pergi cari kedai printing, poster yang anda dah ada tu, mungkin perlu tokok tambah dengan nombor telefon ke apa ke, yang sesuai untuk jadikan dia physical flyers. Ini untuk membantu anda sekiranya sale anda betul-betul sendu, anda perlu tambah usaha. Walaupun kaedah ni tidak lagi diguna pakai sekarang, jarang dah kita jumpa flyer-flyers yang orang edar ni, tapi kalau keadaan memerlukan, keadaan memaksa, tak salah kita buat benda tu, print, dan kita edarkan dekat spesifik target market kita apa. Sebagai contoh, anda tinggal di apartmen, sekurang-kurangnya anda boleh masukkan flyers anda dalam letterbox mereka, ataupun boleh selitkan pada wiper kereta ke, pada motor ke. Kaedah yang 80-an guna dulu, tak salah kalau kita guna sekarang, kalau kita rasa sale kita tu masih kita tak puas hati lagi. Sebab kaedah ni syarikat-syarikat besar pun masih buat sampai sekarang. Kalau kita pergi dekat shopping mall, masih boleh jumpa lagi flyer-flyers yang dibagikan depan kedai dan sebagainya. Jadi kita peniaga kecil, kita abaikan benda tu, sedangkan peniaga besar buat benda tu. So perkara tu bukanlah mahal sangat, stay lagi dalam kemampuan. Kalau kita hari ni mempunyai nekat, mempunyai matlamat untuk sustain, untuk berada dalam perniagaan, untuk berjaya dalam perniagaan, kita kena buat benda-benda asas ni. Add flyers, lagi kita kena buat data customer. Data customer dengan data prospek. Data prospek dulu, siapa you punya target market, orang yang you kenal, you boleh tulis sebagai prospek you. Kalau tak kenal pun tak apa, you boleh tulis dia punya area. Contohnya you tinggal di Shah Alam kan, so di mana you punya target market, section berapa you punya target market, daripada section berapa tu komuniti mana you punya target, apartmen A, apartmen B kan, rumah teres, rumah apa. So you list down you punya target market. So you tengok daripada situ berapa ramai you punya target market kan. So daripada jumlah target market tadi, kalau you berjaya close 10% ataupun 5%, mungkin you dah achieve you punya matlamat jualan harian. Jadi itulah kaedah basic. Sesiapa pun yang berniaga, dia akan buat benda basic ni, cuma orang tak tahu. Orang akan tahu bila produk dia dah laris, bila jualan dia dah laris, bila dah nampak berhasil, bila orang tu dah boleh beli kereta, boleh beli rumah, nampak hidup lebih mewah sikit berbanding sebelum, baru nampak dia tu berjaya. Jadi orang tak nampak usaha, orang panggil groundwork, apa yang dia buat tu orang tak nampak, selain daripada dia buat produk. Jadi produk pun main peranan. Kita hari ni ada dua orang kata dua part. Satu product development, satu lagi adalah marketing. Kalau produk bagus, marketing tak kuat, tak boleh nak pergi juga. Produk bagus dah tapi marketing tak kuat, susah nak pergi. Kalau pergi pun ambil masa yang terlalu lama. Nak bagi orang tahu, nak tunggu customer sendiri yang bercakap dengan customer,
So benda tu kita tak boleh kontrol, kita tak boleh kawal. Mungkin dia berlaku cepat, mungkin dia berlaku lambat. Jadi benda yang kita boleh kawal adalah marketing yang kita boleh buat tadi. Contohnya blast iklan dekat social media, physical flyers kita edarkan dekat mana-mana. Itu benda yang kita boleh kawal, benda yang kita boleh buat, tak tunggu customer yang buat bagi pihak kita. Itu kalau kita dah ada produk yang kuat. Apatah lagi produk kita tak kuat, produk kita hanya biasa-biasa je kan, marketing pula lemah. So bagaimana kita nak menang di market yang hari ni customer mempunyai terlalu banyak pilihan. Jadi kalau kita tenggelam, orang tak nampak kita, orang tak tahu kita, macam mana orang nak beli? Jadi kita kena sedar diri kita hari ni, produk kita macam mana? Produk kita mampu tak buat customer bercakap bagi pihak kita? Kalau kita rasa tak, sebab produk kita tu biasa je, standing dengan yang dah ada kat market, jadi janganlah kita berharap dengan customer akan bercakap bagi pihak kita untuk buat marketing bagi pihak kita. Mungkin adalah seorang dua kawan-kawan rapat kita, kawan baik kita kan, tapi itu tak cukup. Tak cukup. Jadi kalau kita rasa produk kita tu sekadar biasa-biasa, so marketing kita kena power. Ramai orang berjaya zaman sekarang, adalah kerana marketing dia yang power, marketing dia yang hebat. Produk biasa je, produk yang sama dapat pada si A, nak jual 10 ketul pun payah. Tapi produk yang sama dapat pada si B, menggunakan kaedah pemasaran yang power, mereka boleh jual beribu-ribu pieces. Itulah perbezaan dia hari ni. Jadi soalan sekarang bukannya bagaimana cara nak buat. Soalannya sekarang, you sanggup buat ke tak? Kalau you sanggup buat untuk you nak jual produk you, untuk you nak lariskan produk you, insya-Allah ianya boleh dicapai kalau you sanggup buat. Tapi ramai orang hari ni kat market, bila sales sendu, dia sibuk tanya macam mana pergi belajar sana, pergi belajar sini, tapi selepas belajar, selepas dah tahu, tak buat pun. Sebab apa tak buat? Sebab mungkin malas, mungkin sayang bajet, mungkin dia tak percaya dengan teori-teori itu ataupun kaedah-kaedah tu boleh membantu jualan dia. So dia hanya menunggu keajaiban, dia hanya menunggu rezeki datang daripada Allah. Jadi kalau itu adalah anda terimalah, anda terimalah result dia. Mungkin ada, mungkin tak ada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.